Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Khamis 16 September. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Perdana Menteri seru rakyat berkukuh azam mempugar semangat perpaduan sebagai satu keluarga Malaysia. Kadar bantuan wang ihsan dinaikkan, ringankan beban golongan terjejas. Bulatkan tekad berkukuh azam dan mempugar semangat perpaduan sebagai satu keluarga Malaysia yang dihormati. Seruan Perdana Menteri itu ditujukan kepada seluruh rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak sempena Hari Malaysia ke-58 yang disambut hari ini. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Malaysia yang terbentuk pada 16 September 1963 masih utuh sebagai sebuah negara yang aman, merdeka dan berdaulat di bawah naungan yang di-Pertuan Agong. Biarpun dipisahkan Laut Cina Selatan, penyatuan bersama Sabah dan Sarawak telah membina sebuah negara bangsa yang berjaya dan berdaulat. Keluarga Malaysia kini tinggal dalam semangat harmoni dengan rasa bangga dan penghormatan yang tinggi kepada Ibu Pertiwi. Sambutan Hari Malaysia 2021 akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu sebentar saja lagi. RTM akan menyiarkannya secara langsung di TV1 bermula 8.30 malam. Ya, rakan setugas Saleh Jikri sudah bersedia untuk berkongsi gambaran semasa di SICC. Saleh? Ya, silakan. Terima kasih Syahril dan Margaret di Angkasa Puri. Kurang 30 minit siaran secara langsung. Sambutan Hari Malaysia akan disiarkan secara langsung melalui saluran RTM di TV1. Dan bersama-sama saya ketika ini Menteri Komunikasi dan juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Selamat Hari Malaysia Tan Sri. Selamat Hari Malaysia. Alhamdulillah. Baik Tan Sri, selaku pengerusi bersama sambutan Hari Malaysia yang ke-58 untuk tahun ini, apa pendekatan kementerian dengan kerjasama kerajaan negeri dalam merealisasikan sambutan Hari Malaysia tahun ini? Alhamdulillah, penganjuran Hari Malaysia sekali lagi pada tahun ini dianjurkan bersama dengan muafakat antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, dan kali ini Kerajaan Negeri Sabah telah bermurah hati untuk menjadi tuan rumah, dan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sabah kerana telah mengaturkan segala persiapan atau cara dan program dengan sungguh baik sekali, dan ini benar-benar menceriakan suasana keluarga Malaysia di mana Sabah, Sarawak dan Semenanjung sepakat, dan dari Kota Kinabalu rakyat di seluruh negara pada malam ini insya-Allah akan dapat mengikuti seluruh perjalanan sambutan Hari Malaysia 2021 daripada Kota Kinabalu Sabah. Baik Tan Sri, mungkin harapan Tan Sri agar sambutan Hari Malaysia ini terus memperkukuhkan lagi hubungan persekutuan Sabah dan juga Sarawak. Yang penting setiap tahun kita menyambut hari yang istimewa iaitu Hari Malaysia untuk terus menyemarakkan semangat patriotisme kita sebagai satu bangsa, satu negara yang merdeka, dan kita berharap dengan adanya sambutan yang seperti ini kita akan dapat mewariskan rasa kekitaan, rasa kekeluargaan dalam konteks keluarga Malaysia, dan kita percaya sambutan yang sebegini akan terus memperingatkan kita kepada perjuangan kita membentuk sebuah negara Malaysia yang bersatu padu, yang harmonis di kalangan rakyat yang berbagai kaum, berbagai bangsa, berbagai agama, tetapi kekal bersatu padu sebagai satu keluarga besar, keluarga Malaysia. Terima kasih Tan. Terima kasih.
Baiklah, sambutan Hari Malaysia ke-58 tahun ini akan dihadiri Tun Johar Datuk Haji Mahrudin yang di-Pertua Negeri Sabah, yang berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Nor, dan Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan. Dan nantikan 8.30 malam nanti secara langsung dibawakan di TV1 bersama rakan penyampai N dan juga Mahathir. Kembali bersama Syaril dan Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Salih secara langsung dari SICC Sabah. Kita ke Sarawak pula. Sambutan Hari Malaysia peringkat negeri turut dilakukan dengan pelbagai pengisian menarik. Ya, difahamkan persembahan yang bakal dibawakan adalah hasil karya anak tempatan Bumi Kenyalang sendiri. Kita terus saja bersama rakan di Kuching, Firdaus Arasi Idris untuk perkembangan sambutan di sana. Firdaus. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Selamat Hari Malaysia buat semua. Dan untuk pengetahuan umum, Hari Malaysia tahun ini disambut di Sabah secara peringkat kebangsaan. Dan bagi menyambut hari penuh bersejarah ini, Sarawak juga tidak mahu ketinggalan untuk menyambut sendiri hari penuh bermakna ini di peringkat negeri yang disambut di Kuching. Dan bagi merungkai lanjut mengenai atur cara program malam ini, kita terus langsung bersama dengan Menteri Pengangkutan kita, Datuk Lee Kim Shin, dan juga merangkap Menteri yang bertanggungjawab tentang program malam ini. Datuk, mungkin boleh kongsikan sikit mengenai pengisian. Ya, terima kasih. Selamat Hari Malaysia ke-55. Perayaan Hari Malaysia di Sarawak tahun ini adalah di peringkat negeri Sarawak saja. Dan oleh sebab kita masih menghadapi cabaran COVID-19 pandemik ini, maka segala program akan diadakan secara skala yang kecil sajalah. Dan sebab itulah kita perlu mengadakan hybrid, campur fizikal dan dengan virtual, iaitu melalui online dan social media juga. Jadi antara program yang akan diadakan, ya, termasuklah tarian semasa pembukaan, acara malam ini. Selain daripada itu, kita ada satu video khas akan ditunjukkan, iaitu Malaysia Menang Bersama. Dan selain daripada itu, kita juga telah mencipta sebuah lagu baru bernama Jiwaku Malaysia. Ya, komposernya seorang anak tempatan di Sarawak di sini, nama Farouk. Dan juga satu teater monolog yang sangat bermakna ini bernama Air Dicincang Takkan Putus. Ini adalah satu cerita berhubung dengan negara kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Memang kadang-kala kita mungkin ada sedikit menghadapi cabaran sebagainya, tetapi kerana kita adalah dalam satu keluarga yang sama, keluarga Malaysia, seperti dikatakan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini, iaitu ini adalah seperti air dicincang takkan putus. Ya. Kita yang penting sekali, kita haruslah setiap masa kita mesti ingatkan, kita perlu memperkukuhkan semangat perpaduan dan keharmonian. Ini adalah asas yang terpenting untuk menjamin pembangunan dan kemajuan negara kita. Baik, itu saja yang saya boleh kongsikan dari Kuching untuk peringkat negeri Sarawak Hari Malaysia tahun ini. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersatu dan juga bersama menyambut Hari Malaysia tahun ini sebagai sebuah keluarga Malaysia. Dengan itu, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus dari Kuching, Sarawak. Ya, sambutan Hari Malaysia tahun ini memberi makna berganda buat pasangan yang menyambut kelahiran cahaya mata. Ya, seramai 4 bayi dilahirkan, iaitu 3 lelaki dan seorang perempuan antara pukul 7.15 hingga 8.02 pagi tadi di sebuah hospital swasta di Seri Kembangan. Pengasas dan pengerusi Andorra Women and Children Hospital, Dr. Khamsiah Muda berkata, seramai 10 bayi dijangka akan dilahirkan sempena tarikh istimewa hari ini.
Saya sangat teruja melihat semangat yang ada dalam diri ibu dan bapa yang hadir bersalin hari ini. Ada yang sengaja memilih tarikh 16 September 2021 ini semata-mata kerana jiwa patriotik yang masih menebal dalam diri mereka. Jadi perkara ini sangat menggembirakan saya kerana kita tengok millennial generation ni kadang kita nampak dia orang ni macam buha-buha. Tetapi sebenarnya mereka masih rasa semangat kenegaraan yang tinggi, dia orang rasa dan itu yang sehingga tarikh yang istimewa untuk melahirkan pun mereka pilih pada tarikh ini. Ibu bapa yang ditemui tidak menyangka tarikh kelahiran anak mereka seiring tarikh sejarah penting negara. Hari ini Hari Malaysia kan. Jadi alhamdulillah lah. Saya gembira campur dengan sukalah dia. Alhamdulillah anak sulung, anak bayi lelaki lah. Harapan semoga menjadi anak yang soleh lah. Sebenarnya macam keajaiban rasanya, sangat keajaiban sebab daripada bukaan pertama sampai bukaan yang ke-10 sangat memakan masa yang lama lah. Itu macam tak putus-putus berdoa lah, sebab minta doa parent-parent semua sebab agar dimudahkan lah. Sebenarnya 13 hari bulan 9. So baby tak nak keluar, so dia keluarlah 16 September. Kadar bantuan wang ihsan bagi ketua isi rumah yang terjejas ketika monsun timur laut atau lain-lain bencana yang diisytiharkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat JPBP dinaikkan daripada RM500 kepada RM1,000. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia melibatkan peruntukan lebih RM39.5 juta daripada kumpulan wang amanah bantuan bencana negara. Datuk Seri Ismail menegaskan kenaikan kadar bantuan ini bertujuan meringankan beban lebih 39,000 individu terjejas, bukannya satu bentuk pampasan atau ganti rugi terhadap kerosakan rumah dan harta benda mereka. Perkara itu diputuskan ketika mesyuarat JPBP Isnin lalu. Ia antara pendekatan baru diambil kerajaan dalam menambah baik pengurusan dan kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku mulai November 2021 hingga penghujung Mac 2022. Negeri-negeri di Pantai Timur, Johor, Sabah dan Sarawak dijangka terkesan dengan fenomena cuaca itu. Sementara itu, sejumlah RM18.24 juta peruntukan persediaan bencana daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA akan disalurkan kepada Kerajaan Negeri Sabah. Ia bagi melancarkan proses menguruskan tindak balas bencana melibatkan rakyat yang terjejas. Jelas Perdana Menteri, peruntukan itu bagi perolehan 2,000 unit kit makanan, 2,500 unit C10 dan operasi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Peruntukan juga akan disalurkan menggunakan kumpulan wang amanah bantuan bencana negara berjumlah RM9.5 juta bagi membantu kelancaran proses dan memastikan kebajikan rakyat terus dipelihara. Terdahulu, Perdana Menteri dan Ketua Menteri menghadiri sesi taklimat pembentangan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM lebih sejam. 18,815 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini. Jumlah itu menurun berbanding 19,495 kes yang direkodkan semalam. Sarawak tertinggi dengan 3,660 kes dan berikut statistik harian COVID-19 dalam negara.
17.83 juta individu daripada keseluruhan populasi di negara ini sudah lengkap divaksinasi setakat semalam. Manakala 21.71 juta individu sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Sebanyak 248,810 dos vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin 39.48 juta dos. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri. Setiap hari ramai rakyat Malaysia menerima vaksin melindungi diri dari pandemik COVID-19. Apabila semakin ramai penduduk mendapat vaksin, peluang untuk kita melancong akan menjadi semakin cerah. Marilah kita menyokong aspirasi negara untuk mencapai imuniti kelompok. Bersua kembali. Selain Hari Malaysia, tanggal 16 September juga merupakan Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari ATM ke-88 kepada seluruh warganya. Ia termasuk para veteran dan individu yang pernah berkhidmat bersama ATM. Selaku pemerintah tertinggi ATM, Baginda amat menyanjung tinggi khidmat bakti dan pengorbanan dicurahkan seluruh warga dan bekas anggota ATM dalam melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan setinggi penghargaan kepada anggota ATM yang telah bertungkus lumus dalam membantu kerajaan membendung penularan COVID-19 sejak ia mula melanda negara. Baginda berdoa agar ATM terus menjadi sebuah angkatan yang disegani dan dihormati di persada antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri dalam ucapan sempena Hari ATM ke-88 berkata, kerajaan sentiasa komited dalam memastikan kebajikan warga ATM terbela. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pengorbanan warga ATM dalam memelihara keselamatan rakyat dan kedaulatan tanah air amat besar dan perlu disanjung. ATM sentiasa bersiap siaga, bukan sahaja menerusi pelaksanaan pelbagai eksersis yang menguji ketahanan mental, fizikal dan taktikal warganya, malah aset-aset pertahanan ATM sentiasa diperkasa. Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa menggenggam teguh ikrar kesatria dalam mendepani ancaman pertahanan yang lebih kompleks termasuk menentang musuh tidak kelihatan iaitu COVID-19. Ya, matlamatnya cuma satu, mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara tercinta. Perincian lanjut dalam laporan khas sempena Hari ATM ke-88 yang disediakan Sazwani Samsul. Tahun ini, ATM diuji berdepan dengan tugasan sekundernya mengekang penularan COVID-19. Namun, kesiapsiagaan badan tersebut tiada tolak bandingnya meskipun medan pertempuran kali ini agak berbeza. Satu daripada tugas kita adalah untuk menentukan rakyat Malaysia selamat. Bukan saja daripada ancaman musuh yang nampak ataupun daripada ancaman luar. Kita juga melihat bahawa COVID-19 ni ataupun ancaman pandemik ni adalah satu daripada ancaman yang boleh membahaya dan boleh mengakibatkan kematian. Semasa pandemik ni kan ada dua operasi yang besar yang kita lakukan selain daripada operasi-operasi lain untuk menangani pandemik ni. Satu adalah Op Penawar, yang kedua adalah Op Benteng. Menjengah fasa endemik bulan depan, ATM perlu bersiap siaga berdepan situasi luar jangka. Justru menjelang pembentangan Belanjawan 2022, Jeneral Tan Sri Effendi berharap keperluan ATM dipandang serius bagi menjamin kelangsungan operasi yang efisien.
saya berharap kerajaan dapat memberi kita keutamaan di segi ini. Jika ada potongan pun kita faham. Kalau nak beli barang-barang baru ni kan mungkin kita boleh delay kan until the economy recover, tetapi apa yang diperlukan sekarang ni adalah berharap bahawa operational expenditure ni kan dapat dikekalkan ataupun ditambah. 16 September menjadi tarikh keramat menyaksikan ATM melangkah ke 88 tahun usia penubuhannya. Berbeza dengan tahun sebelumnya, kali ini seramai 2,500 pegawai dan anggota akan meraihkan acara tersebut secara fizikal pada 22 September nanti bertempat di Kem Segenting, Port Dickson. Rule number one is we make sure that it is in the green bubble lah. Green bubble maknanya dia orang yang terlibat ni adalah anggota tentera saja. Dan mereka ni kita tahu bahawa mereka telah pun diberi 2 kali vaksin dan menentukan bahawa siapa yang imbuhkan itu adalah COVID free. Tunggang hilang berani mati. Itulah peribahasa sesuai menggambarkan pengorbanan anggota ATM. Berdepan dengan musuh tidak kelihatan ini sememangnya membawa cabaran yang berbeza, namun bukan mustahil untuk dilaksanakan. Selamat Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-88, Sazwani Samsu, Berita RTM. Sukan dan perpaduan mampu menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sempena sambutan Hari Malaysia, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meluahkan rasa bangga terhadap semua perjuangan atlet tanah air. Jelasnya beberapa legenda sukan negara seperti Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, Mendiang R. Arumugam serta Datuk Wira Soh Chin An antara yang telah membuktikan perpaduan dalam sukan. Sukan mampu mendekatkan diri kita tanpa mengira kaum, agama atau apa jua fahaman dari dulu lagi. Ketika menyokong pasukan negara yang bertanding, tembok yang tebal itu boleh dihapuskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Faizal menyifatkan golongan belia turut dilihat berpotensi menjadi tunjang kepada perpaduan dalam pembangunan negara. Negara pada masa hadapan bergantung kepada kualiti belia pada masa kini. Golongan belia perlu dibentuk dalam acuan yang kita bingkaikan agar dapat memenuhi aspirasi negara dan cita-cita bangsa. Selamat Hari Malaysia. Pengusaha gimnasium kini boleh menghela nafas lega susulan kebenaran beroperasi mulai esok. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke berkata, prosedur operasi standard SOP tambahan mengenai pengoperasiannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Basically dah selesai. Sebab sebelum itu dia lebih pihak KKM dia ada they were worried about the ventilation lah. So MKN sudah selesai isu itu dan SOP akan dikeluarkan. Actually sebenarnya kita bagi recommendation awal-awal. Tapi I think KKM dia ada they have some issues on the ventilation lah. Dalam perkembangan lain, KBS juga akan meneruskan sambutan Hari Sukan Negara Oktober depan. Bagaimanapun ia akan dilaksanakan secara hybrid. Baik, siaran Berita Perdana edisi Khamis 16 September berakhir di sini bagi memberi laluan kepada sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu. Siaran dibawakan secara langsung di saluran berita RTM dan TV1 selepas ini dari Sabah International Convention Centre SICC. Terus kibarkan jalur gemilang tanda kita keluarga Malaysia. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.